Assalamualaikum. Mhm. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih. Warahmatullah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak puan kerana sudi menerima permohonan saya untuk menerima sesi wawancara ini. Sebelum saya meneruskan lagi, Okey, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Aikam Endon Sming. okey, Saya pelajar tahun 4 jurusan konservasi di Universiti Malaysia Kelantan. okey. Okey, Okey, tahun keempat, berbaki berapa bulan lagi untuk, habiskan tempoh pengajian? lagi 2 bulan macam tu. Oh, 2 Saya bulan. saya depan ada lagi Okey, tak? jadi Sekiranya saya depan saya akan masuk praktikal. praktikal. So, Ah, ni akan menyiapkan laporan akhir ni, kira adakah berkaitan dengan apa, latihan praktikal ataupun ini satu subjek yang kos yang lain untuk ke macam mana? okey yang, subjek hari ni Mhm. subjek, sebelum saya masuk ke praktikal. Kiranya saya kena Okey, subjek ni lah projek akhir saya. projek akhir. Okey, Ah, praktikal di mana? saya praktikal di Arkib Penang. Oh, Akib Pulau Pinang. Okey. Ah, Dah dapat jawapan, kiranya tahniah untuk apa, orang kata jalani latihan praktikal di Arkib Pulau Pinang. terima Okey, kasih. mungkin, Cik Muhammad Aika boleh terangkan sedikit tentang objektif, orang kata apa, sesi temu bual yang kita nak jalankan ni supaya kita boleh pihak kami boleh melihat, secara dasarnya apakah hala tuju, pada orang kata apa, laporan ni lah dan apa yang pihak Jabatan Warisan juga boleh bantu, kita akan cuba bantu sebaik yang mungkin. Okey, Okey, baik. silakan. Jap saya ni lah, saya share skrin eh. Mhm. Hmm, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, tajuk, puan nampak tak? Saya share skrin ni. Nampak belum lagi? Oh, tak keluar lagi? Tak keluar. Tak apa, uruskan dulu. Oh, dia tak keluar. Share slide, ni. Share skrin, start sharing, start now. Okey nampak dah. Hmm, maafkan gangguan tadi ya. Okey, Okey, tak apa. tajuk projek saya ialah peranan Perakmen dalam industri pelancongan tapak arkeologi Lembah Lenggong Perak. Okey. Okey, tujuan saya memilih Perakmen ini sebab Mhm, saya merasakan Perakmen ini satu artifak yang perlu diketengahkan. mhm. Hmm, dan dia perlu Okey. dan sebab Perakmen ini dia mempunyai ciri-ciri yang unik. Ada Mhm. utamanya daripada segi tulangnya sendiri ya, seperti kita tahu. Tulangnya Okey. amat unik untuk dikaji dan saya merasakan Mhm, Perakmen ni perlu dijadikan satu mhm, imej kepada Perak, pada tapak arkeologi Lembah Lenggong untuk mhm. untuk kita tunjukkan Perakmen ni kepada orang awam bagi mereka mengetahui tentang kewujudan tulang Perakmen. Selain Okey. daripada tulang lah yang unik, kita dapat lihat Mhm, juga daripada cara-cara pengemuman yang agak unik, yang di mana banyak uh, kita meletak semasa pengemuman ni, mhm. pengemuman Perakmen ini banyak padatan batu dan kerang-kerang yang diletakkan di sekelilingnya. Kita nak tahu mengapa, sebab apakah benda itu diletakkan, adakah ada sebab-sebab tertentu atau sebagainya. Okey, Okey. ini merupakan objektif kajian saya. Yang pertama, saya ingin Mhm. mengenal pasti peranan Perakmen tapak arkeologi Lembah Lenggong dalam pendekatan ekonomi, dan yang kedua ialah Okey.
Mengenai pasti strategi promosi warisan ekologi yang terletak di tapak ekologi lemah. Okey. Okey, ini merupakan soalan-soalan yang saya ingin mengajukan kepada Okey. pihak puan untuk saya mendapatkan maklumat lebih lanjut dalam kajian saya. Saya berharap Okey. pihak puan dapat membantu saya. Okey, insya-Allah, pihak kami Jabatan Warisan Negara Zon Tengah akan cuba bantu Encik Muhammad Haikal dalam, menyiapkan laporan akhir ni. Okey, untuk pertamanya saya ingin, perkenalkan diri saya. Okey. Okey, saya Jamilah Hani binti Isa. Saya kurator, di Jabatan Warisan Negara Zon Tengah. Untuk soalan pertama tu saya menjawab teruslah. Okey. Saya telah berkhidmat di jabatan ini, di pejabat Zon Tengah ini hampir 8 tahun untuk tahun 2023 ini. Jadinya mungkin sebersedikit saya boleh orang kata apa, membantulah sekadar ni ataupun kalau ada maklumat tambahan selepas ni kita akan katakan ada soalan tambahan ke apa boleh ajukan juga kepada pihak kami secara bertulis melalui email supaya kita Okey. boleh orang kata apa menepati lagilah ke arah orang kata apa menyiapkan Encik Muhammad akan menyiapkan laporan akhir untuk khusus ijazah ni. Okey, Okey. baik. Untuk soalan kedua, Okey, saya apakah perubahan yang kata apa kami kena pastilah yang terjadi di tapak kerja Lembah Lenggong. Okey. Selain daripada kita katakan Perak Man tersebut, saya nampak dia sebagai satu ikon yang dikaji oleh pihak Encik Haikal dalam melihat dia sebagai salah satu strategi promosi kan untuk tapak arkeologi Lembah Lenggong ni. Okey, perubahan yang dapat dikesan secara nyata adalah tapak arkeologi Lembah Lenggong telah pun diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oh, pada 2012 oleh uh, Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di bawah Konvensyen mengenai Perlindungan Budaya dan Warisan Semula Jadi Dunia 1972. Jadinya tahun 2023 ni kita katakan kita dah sambut orang kata apa ulang tahun yang ke-11 pengiktirafan oleh UNESCO ni untuk Lembah Lenggong, dan pengiktirafan ni seharusnya kita kekalkan hingga tahun-tahun yang mendatang. Namun pengekalan ini memerlukan perhatian dan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk kita meneruskan orang kata apa pengiktirafan ni oleh pihak World Heritage Centre supaya Malaysia masih lagi tersenarai beberapa tapak ini sebagai tapak warisan dunia di ya. bawah Konvensyen 1972 tersebut. Okey, itu antara perubahan yang besar orang kata apa yang memberi impak yang tinggi kepada Lenggong dan juga usaha yang telah dijalankan oleh Jabatan Warisan Negara berkenaan tapak arkeologi. Oh, Okey. kita pergi soalan yang seterusnya. Okey. Soalan yang ketiga, yang apakah teknik pemasaran yang digunakan dalam mempromosikan tapak arkeologi Lembah Lenggong? Okey. Untuk kita katakan teknik pemasaran. Ya. Teknik pemasaran yang dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara dengan mengadakan pameran tetap dan juga pameran sementara bagi galeri arkeologi Lembah Lenggong. Itu antara salah satulah cara kita orang kata apa mempromosikan tapak ni. Sebenarnya promosi itu adalah kaedah, tetapi pewujudan galeri tersebut juga adalah salah satu daripada usaha jabatan untuk orang kata apa mengadakan pusat sebagai salah satu produk pelancongan lah di Lembah Lenggong dan juga produk pelancongan milik jabatan sendiri. Dan seterusnya kita promosi untuk apa yang kita gunakan untuk promosi tapak warisan dunia juga adalah melalui pameran bergerak, di mana pameran yang kita katakan secara secara orang kata apa singkat ke Okey. mana-mana orang kata apa universiti, sekolah dan mana-mana jemputan oleh agensi mengadakan program-program di peringkat daerah, negeri. Jadi itu antara salah satu jugalah jenis pameran bergerak antara promosi kita. Di sini kita akan bawa tema-tema pameran khususnya berkaitan Perak Man,
berkaitan Hmm. tapak warisan dunia Lembah Lenggong dan juga pameran berkaitan dengan core business Jabatan Warisan Negara sendiri. So itu teknik kedua lah untuk kita katakan macam mana kita nak terus mempromosikan tapak warisan arkeologi Lembah Hmm. Lenggong. Okey. Seterusnya pada teknik promosi juga melalui program-program pengembangan jabatan yang mana kita terlibat dalam orang kata apa membawa orang kata apa salah satu macam medium penganjuran program seperti yang berkait dengan tapak warisan dunia seperti warisan kebudayaannya sendiri dan juga lawatan-lawatan berkaitan dengan tapak warisan dunia kepada pelbagai lapisan orang kata apa pelawat yang hadir seperti pelajar sekolah, pelajar IPT dan juga agensi-agensi dan juga pihak berkuasa negeri maupun pendidik-pendidik daripada universiti dari dalam dan juga luar negara lah. Itu antara salah satu kita terus usaha yang diteruskan untuk promosi tapak arkeologi. Selain daripada itu, kita mengadakan taklimat atau kursus pendek berkaitan tapak arkeologi khususnya kepada local guide tempatan, kepada orang kata apa taklimat berkaitan dengan kerja-kerja ekskavasi tapak arkeologi kepada orang kata apa secara teorinya kepada pelajar sekolah, pelajar IPT dan juga kepada kita katakan local guide sama ada yang tempatan maupun local guide di bawah uh, kepengurusan pihak Mautek sendiri. Dan seterusnya hebahan promosi menerusi media sosial dan juga laman web Jabatan Warisan Negara. Itu pun antara salah satu usaha promosi tapak warisan. Namun di peringkat Kerajaan Negeri Perak, usaha juga giat dijalankan dalam promosi tapak warisan dunia ini melalui peranan orang kata apa agensi di negeri lah seperti Tourism Perak dan sebagainya. Itu antara salah satu teknik lah dalam apa yang kita katakan terus kita majukan atau kita perkenalkan Lenggong lah kepada pelbagai golongan sasaran yang kita sasarkan. Baik. Okey, Okey. seterusnya. Seterusnya soalan keempat ya. Mm-mm. Soalan keempat, berapakah jumlah ratusan pengunjung yang hadir di tapak arkeologi pada setiap minggu? Maksudnya Mm-mm. secara ringkasnya berapa anggaran pengunjung yang hadir pada setiap minggu? Okey. Okey, berkaitan dengan jumlah peratusan, kalau kita nak katakan kita nak mengira dari segi peratusan setiap minggu tu mungkin berdasarkan jumlah tertinggi dan terendah. Okey, perkara tersebut kadang-kadang bergantung kepada trend Oh, lawatan yang orang kata apa ada beberapa faktor seperti cuti kelepasan cuti sekolah dan juga cuti-cuti perayaan yang kita katakan itu antara salah satu faktor kenapa berlakunya perubahan-perubahan jumlah kedatangan pelawat lah. Jadinya kalau saya ambil sebagai contoh uh, pada tahun lepas sepanjang 2022 tu, okey. okey, kita ambil bilangan pengunjung tertinggi pada bulan September yang mana kita memang kita kumpulkan statistik pada setiap hujung bulan. Jadinya pada bulan Ogos jumlah peratus orang kata apa meningkat sebanyak 46%, namun 46%. 46% peningkatan pada dari satu bulan ke satu bulan, namun pada bulan Oktober mencatatkan penurunan pula sebanyak 34%. Kita katakan banyak faktor lah yang mempengaruhi dari segi jumlah kehadiran pengunjung tu. Mungkin kita dapat kena pasti antara salah satu faktornya adalah kehadiran para pelajar sekolah yang musim cuti persekolahan. Itu antara orang kata apa faktor peningkatan yang ketara lah Oh, kepada kunjungan pelawat. Dan orang kata apa setelah Malaysia bebas dari segi orang kata apa adanya pembukaan pintu masuk sempadan antarabangsa dan sebagainya, trend peningkatan ni semakin pulih lah kita katakan berbanding tahun 2020 dan tahun 2021 lah. Untuk tahun 2022 mencatatkan perubahan yang sangat ketara. Peningkatan jumlah kehadiran pelawat ke Lembah Lenggong ni. Okey.
Okay, selalunya yang selalu hadir di lembah golongan yang pelajar ke, golongan yang Oh, hanya melawat ataupun sebagainya? okey. Untuk pelancongan Lembah Lenggong yang diajukan dari segi konsep warisan arkeologi Lembah Lenggong adalah pelancongan berteraskan pendidikan. Yang mana ada beberapa banyak faktor kita katakan sebenarnya core untuk Lembah Lenggong ni adalah tapak warisan arkeologi dan sampingannya adalah orang kata apa, budaya, tawaran-tawaran homestay atau inap desa ataupun orang kata apa, operator-operator pelancongan yang swasta kita katakan yang ada unit-unit menawarkan pakej-pakej tertentu, itu orang kata apa, aktiviti sampingannya lah. Namun kalau untuk kita melindungi OUV tapak ni, Hmm? jenis pelancongan yang dianjurkan adalah pelancongan berteraskan pendidikan. Oh, Jadinya jumlah kehadiran pengunjung tu lebih kepada kumpulan sasarannya adalah para pelajar sekolah sehingga IPT dan juga pengkaji-pengkaji orang kata apa, universiti atau secara sambilan ataupun yang ada organisasi melalui kajian-kajian lah, pendidikan-pendidikan yang terkini nak dijalankan di sekitar Lembah Lenggong ni. oh, Jadinya dia ada beberapa ni, namun kalau kita katakan jumlah kehadiran pelawat untuk golongan orang kata apa, pelancong secara umum ni memang banyak faktor lain yang menarik selain daripada tapak arkeologi itu sendiri, seperti pakej-pakej pelancongan tempatan yang ditawarkan, seperti adanya orang kata apa, eksplorasi ke gua-gua ataupun hutan sekitar dan juga aktiviti lasak ataupun di badan air lah. Itu antara sampingan orang kata apa, kepada yang menyokong kepada pelancongan uh, berteraskan pendidikan warisan arkeologi ni. okey. Okay. Saya, kita pergi yang ke soalan kelima. Mm-mm. Artifak manakah yang selalu jadi tarikan pelancong yang hadir ke Lembah Lenggong? Yang kata apa, Okey. bila pelancong hadir, dia Artifak akan apa? yang fokus ke artifak tu. Okey. Okey. Begini, kalau kita katakan sebagai artifak, mestilah sesuatu jumpaan yang telah pun kita orang kata apa, jadikan koleksi, Hmm, kita dah pamerkan kepada orang kata apa, dah hebahkan kepada pengetahuan umum dan sebagainya kan. Jadi untuk artifak yang yang dipamerkan di galeri dan juga yang menjadi orang kata apa, X factor lah orang kata kenapa orang nak datang. hmm, Betul kita sahkan bahawa Perak Man tu sebagai ikon yang paling ditunggu-tunggulah ataupun orang kata apa, yang paling nak dilihat oleh pengunjung. Itu pertama. Kedua, batu Suvite yang mana batu ni adalah batuan lebur daripada impact meteorite yang orang kata apa, peristiwa tu berlaku pada 1.83 juta tahun yang lampau di salah satu tapak arkeologi di Lenggong ni yang dinamakan sebagai Bukit Bunuh. Jadi di dalam batuan Suvite tersebut lebur bersama kapak genggam yang mana dikenal pasti bahawa dengan penemuan tersebut, kapak genggam di dalam batuan Suvite tu disahkan bahawa terdapatnya kehidupan pada masa lampau, kita katakan pada zaman 1.83 juta pun dah ada kehidupan manusia waktu itu. Jadi itu antara orang kata apa, tarikan jugalah untuk pelawat yang datang. Dan kemudian selain daripada ini kita ada beberapa lagi artifak yang jenis batu, alatan batu yang telah dijumpai bersama dalam setiap zaman ya. Contohnya di beberapa tapak arkeologi lain di Kota Tampan, Bukit Jawa, uh, di apa, Gua Kajang dan sebagainya. Selain daripada tu di Gunung Runtuh juga yang mana jumpa alatan batu bersama yang ditanam bersama dengan rangka Perak Man tu pun, itu pun antara salah satu kata apa, tarikan dan sokongan kepada orang kata apa, penceritaan sejarah yang berlaku prasejarah yang berlaku di Lembah Lenggong lah. Selain daripada tu juga faktor lain yang menyokong kepada apa orang kata apa, tapak arkeologi Lembah Lenggong ni adalah apa ni kita katakan sebagai debu daripada letusan gunung berapi Toba
Yang ini berada di tapak dan juga kita pamerkan dalam pameran, di ruang pameran Galeri Akuarium Balenggung. Itu antara orang kata apa pembuktian bahawa kepupusan kehidupan manusia prasejarah di Lenggong terdapatnya peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Itu antara tarikan jugalah untuk ni, selain daripada tapak-tapak akuji yang berada di luar daripada kawasan kompleks kami ni. Itu orang kata apa faktor lah apa yang menjadikan pelancong nak datang ke Lenggong. Hmm. Okey. Okay, baik. Terima kasih. Kita pergi soalan Okey. yang ketujuh. Okey. Yang Berapa keenam. lamakah? Yang keenam. Yang keenam. Okey. Maafkan saya. Okey. Okey, tentang soalan ni saya mungkin nak minta pencerahan sedikit. Maksud berapa lamakah rangka Perak Man ni, adakah usianya ataupun dia orang kata apa, ditemukan tu daripada berapa tempoh lama ataupun berapa lama dalam jagaan pihak jabatan ke macam mana? Itu maksudnya. Mungkin saya boleh respon atas dua maksud lah untuk soalan nombor 6 ni. Okey, soalan malam ni saya lebih fokuskan Mm-mm. bilakah dia dibawa ke tapak arkeologi di Melbourne Okey. dan berapa lamakah pihak arkeologi Melbourne telah orang kata apa, menjaga tulang ni, memelihara. Okey. Okey. Pendidikan awal yang telah dijalankan oleh yang telah diketuai oleh Profesor Emeritus Datin Paduka Zuraina Majid dan tim pendidikan di USM sebelum ini menemukan piramid pada tahun 1991. Jadi saya jelaskan dahulu dari segi kronologi dia. Jadi semasa penemuan dianggarkan kehidupan piramid ini telah berada di Lembah Lenggong pada 10,400 tahun yang lampau. Maknanya kita katakan dalam range 10 hingga 11,000 tahun yang dahululah ketika penemuan dia. Dan usia ini ditentukan oleh pentarihan radiokarbon, carbon dating daripada rangka yang dijalankan di Makmal oleh pihak USM, dan kemudian rangka ini diserahkan di bawah jagaan Jabatan Muzium dan Antiquiti Malaysia sebelum orang kata apa, Lembah Lenggong ini diuruskan oleh Jabatan Warisan Negara pada tahun 2000, mulai tahun 2012. Namun rangka Perak Man ditempatkan ke galeri ini pada tahun 2014 sehingga kini. Oh, sehingga kini. Di bawah tanggungjawab dipelihara oleh Jabatan Warisan Negara. Sebenarnya memang tulang asli yang berada di tempat. Betul. Ya, tulang yang sebenar. Boleh saya tahu proses menjaga tulang ini Okey. mengekalkan dia punya Untuk tulang mengekalkan keseimbangan ada dan keseimbangan. okey. Tulang ini, okey. Tulang ini ditemukan secara lengkap di tapak, iaitu di tapak arkeologi Gua Beruntung, yang mana tapak ni berada 72 meter daripada aras laut, maknanya berada di puncak bukit di kompleks Batu Kapur Bukit Kepala Gajah. Kalau Encik Haikal meneliti map ataupun ada map kawasan ni, dia berada pada kluster kedua tapak warisan dunia Lembah Lenggong, yang orang kata apa, arahnya menganjur ke arah Gerik. Dan di sini keadaan peristaran tapak yang terlindung dari segi orang kata apa suhunya, dari segi kita katakan suhunya yang orang kata apa baiklah, kita kata, dengan tak ada terdedah kepada cahaya matahari yang secara langsung. Semua rangka ini tertanam di puncak di muka pintu gua dalam keadaan dijumpai lengkap dan tidak orang kata apa mengalami perebutan yang teruk disebabkan beberapa faktor, orang kata apa, suhunya yang secara semula jadi menjaga rangka ni kan. Okey. Ketika dibawa keluar di bawah orang kata apa jagaan Jabatan Warisan Negara, dia ditempatkan di dalam satu showcase yang dibina khas sistem dehumidifier bagi mengawal kelembapan
dan orang kata apa, bacaan suhu yang kita tetapkan lah untuk rangka ini terus preserve dan utuh sehingga orang kata apa, sehingga kini lah. Jadinya dia ada beberapa range bacaan untuk kita catatkan setiap hari. Dalam setiap hari tu pula kita ada beberapa, orang kata apa, setiap jam ataupun setiap 2 jam sekali kita tetapkan untuk melihat sebarang perubahan yang berlaku ke atas rangka ni. Okey, sekiranya terlalu lembab, bacaan terlalu lembab, rangka ni mungkin akan mengalami pertumbuhan mikroorganisma seperti fungus dan sebagainya. Jadinya itu akan merosakkan rangka perakmen. Sekiranya keadaan terlalu kering, jadi rangka keadaan tulang akan mudah reput dan orang kata apa, akan adanya kehadiran orang kata apa, gangguan dari segi semut dan sebagainya. Jadi perkara tu perlu orang kata apa, rangka ni perlulah diteliti penjagaannya supaya orang kata apa, dia kekal sehingga hari inilah utuhnya. Jadi untuk buat masa sekarang, kita katakan sistem yang terbina untuk showcase perakmen ni dilengkapi dengan aircon selama 24 jam, yang mana perubahan suhu di bahagian luar dan dalam perlu diseimbangkan lah supaya bacaan orang kata apa, tindak balas ke atas rangka tu berada dalam keadaan yang optimum lah yang kita telah tetapkan. Okey, Okey, mungkin saya betul. boleh menjawab begitu. Okey, seterusnya. Kiranya kelembapan yang diambil tu melalui kelembapan yang dijumpa dalam gua itu. Kita akan tempatkan hygrometer sebagai pengukur bacaan setiap hari. Jadinya kalau kelembapan suhu antara 16 hingga 20 darjah Celsius itu adalah yang terbaik lah untuk jagaan dia. Kalau katakan kelembapan sekitar 55 hingga 65, kita perlu optimumkan bacaan tu supaya dia tak terlalu kering ataupun lembab lah. Itu kita kira dalam peratusan. Jadi hygrometer akan paparkan 2 jenis bacaan lah di situ. Oh, Jadi okey. kalau katakan dia terlalu lembab, apa kaedah kami untuk kita kawal semula? Kita akan tempatkan silika gel ataupun kita akan laraskan balik bacaan suhu supaya sistem dehumidifier tu dapat detect lah bacaan suhu yang orang kata apa, yang stabil untuk rangka tu kekal ni, preserve lah di dalam sistem tu, dalam showcase tersebut. Okey, Okey. faham. Okey, faham. Terima kasih. Okey, seterusnya. Kita pergi soalan yang ke-7. Apakah Mhm. puan nampak nilai yang terdapat pada angka piramid? Okey. Kalau secara pendapat peribadinya, orang kata apa, ni pandangan peribadi, orang kata apa, memang satu rangka yang kita katakan jumpanya satu rangka ni dapat menguraikan pelbagai bidang. Orang kata apa, pelbagai persoalan tentang kehidupan manusia awal sehinggalah yang mendorong kepada perkembangan tamadun dan manusia moden masa kini. Tapi kita katakan begini, dari sudut Jabatan Warisan Negara, di bawah Atau Warisan Kebangsaan, rangka ni telah pun perakmen telah diiktiraf di bawah, telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan, yang mana orang kata apa, Persisian Warisan ni melalui Kuasa Menteri, dia ada beberapa kriteria dalam pengukuran dia dengan merujuk pada Seksyen 67. Dia ada sampai, saya nak kira A sampai I lah, kira-kira 1, 2, 3, Okey, faham. 9 kriteria dia. Jadi Mhm. dia ada beberapa, orang kata apa, seperti kepentingan sejarah, hubungan ataupun hubungan dengan sejarah manusia, ciri-ciri reka bentuk atau estetik. Jadi melalui jawatankuasa pakar yang dilantik, jadi sememangnya rangka perakmen ni memang menepati orang kata apa, kita katakan ciri-ciri yang telah digariskan lah melalui akta tu. Namun saya tak dapat nak kongsikan kerana penelitian ataupun ini berdasarkan kepada majlis badan yang menguruskan di peringkat ibu pejabat lah semasa pengiktirafan tersebut dibuat. Okey. Mungkin kita katakan nanti kalau ada maklumat tambahan kita akan bekalkan lah untuk ni. Okey. Terima kasih, Okey. puan. Boleh rujuk saja Akta Warisan Kebangsaan pada Seksyen 67, Okey. Perisytiharan Warisan Kebangsaan. Ya, baik, puan. Terima kasih. Kita pergi Okey. soalan yang ke-8. Adakah angka piramid memberikan impak yang positif di tapak ekologi Lembah Lenggong? Ya, betul. Dia memberi impak yang
Dari segi positif. apa? Okey. Kenapa, dia memberi impak yang positif? Ah, Pertamanya, dia adalah salah satu artifak yang paling signifikan yang dijumpai di Lembah Lenggong. Orang kata apa, yang banyak, penghuraian dari segi jumpaan ini, salah satunya adalah bidang perubatan lah, yang mana, dia adalah penemuan, sejarah sains perubatan dengan orang kata apa, penemuan kecacatannya jenis Brachymesophalangia type A tu, yang mana merupakan kecacatan yang terawal dicatatkan di dunia, dijumpai di dunia pada seawal apa orang kata apa, manusia yang seawal itulah. Okey, itu salah satunya. Dia juga adalah rangka manusia tertua yang hampir lengkap ditemui di Asia Tenggara, okey. dan dia juga ada dijumpai menghuraikan salah satu kepercayaan. Sebagai contoh, pengkebumian manusia prasejarah Hmm, yang mempunyai orang kata apa, penceritaan di sebaliknya, yang mana dapat dihuraikan bahawa piramid ni diiktiraf sebagai salah satu orang kata apa, susuk yang kita katakan dihormati oleh masyarakat pada ketika itu. okey. Uh, Penghuraian tentang kehidupan animisme prasejarah, uh, pemahaman tentang orang kata apa, cara hidup uh, masyarakat. Sebagai contoh, dengan kiriman sisa makanan, alatan batu. Jadi itu antara sebagai salah satu kepercayaan kepada kehidupan selepas mati Okey. di masyarakatnya. Dan orang kata apa, pengkebumiannya yang diletakkan di tempat yang tinggi juga melambangkan dia sebagai seorang yang apa, kita katakan dihormati dan Disegani, ya. ya, oleh masyarakatnya pada Hmm, ketika itu. Dan selain daripada itu, penemuan dia juga adalah sebagai tanda aras dalam menetapkan tarikh kewujudan manusia prasejarah, khususnya untuk Paleolitik awal. okey. Dan dia juga ada impak ke atas teori berkaitan perkembangan hominid uh, di seluruh Australasia, dan perkembangan kepada orang kata apa, budaya alat batu pada zaman apa yang berada di Lembah Lenggong masa tu. Okey. Okey, baik. Itu antara Atau jawapan impact dia. impact. Hmm. Okey, seterusnya Okey. kita skip ke soalan 10 boleh? Mm-mm. Kita skip tu ke soalan 10. Okey, 10. Ah, apakah pendapat puan tentang imej Mm-mm. bagi sebuah tapak arkeologi ataupun muzium? Okey, Pendapat impact hmm, dia salah satu, tapak arkeologi perlu dibuktikan dengan penemuan saintifik. hmm, Okey, itu orang kata apa, uh, imej lah tentang sesebuah tapak arkeologi. Okey, mestilah tapak arkeologi adalah tapak, sesebuah tapak yang telah dibuktikan dengan penemuan saintifik melalui penyelidikan dan kerja-kerja ekskavasi yang telah dijalankan ke atas tapak. Itu orang kata apa, imej lah, kita katakan hmm, perlu adanya bukti. Keduanya, mempunyai objek jumpaan atau artifak yang dipamerkan juga pada koleksi pameran berkaitan kebudayaan zaman kini atau kebudayaan zaman lampau. Yang ini dia mempamerkan sejarah dan budaya tersendiri, dan juga bukti, mesti ada bukti peninggalan zaman lampau. Ini antara imej yang perlu ada pada sesebuah tapak arkeologi dan juga muzium. baik. Okey. Okey. Ah, Soalan ya? Lepas tu. ah, soalan saya rasa semua sudah terjawab saya rasa. Ayo. Okey. Sebab ada yang kirim saya semalam tu, ada yang apa, 3 lagi tu Ah, kan? soalan tu tadi saya dah tanya Dah rasa menjawab lah dah rasa menjawab. Semua Okey. saya nak tahu pendapat puan je mengenai Mm-mm. ikon bagi sebuah tapak arkeologi. Adakah ikon bagi Mm-mm. tapak arkeologi dapat memberi impak yang positif dalam ekonomi? Dalam
sebuah muzium ataupun tempat arkeologi itu sendiri. Ikon. Ah, Okey. contohnya Nampak macam Perak Man je kan? Kalau piramid. untuk Imbong kan? Mereka Okey. dapat memberi input yang positif dalam segi ekonomi bagi tempat arkeologi itu sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita katakan Lenggong ni memang orang kenal dengan Perak Man. Selain daripada orang kata apa, orang nak mengetahui tentang jalur atau kronologi zaman prasejarah tu. Mhm, Sebenarnya Perak Man tu adalah signifikasi kat atas tapak. Yang mana yang paling utama adalah uh, kita katakan daripada tarihan awal tu dengan koleksi-koleksi pameran ni, Perak Amin tu mungkin berada di sekitar orang kata apa, terlalu beza dengan penandaan tapak yang lama. Tapi disebabkan dia adalah ikon orang kata apa, tarikan utama ataupun jenama orang kata apa kepada Lenggong ni, kalau bahasa Melayu kita katakan sebagai manusia Perak. Sebab dijumpai di negeri Perak. Jadi itu yang dikatakan sebagai Perak Man. Oh. Melambangkan negeri itu sendiri. Okey. Jadinya memang itu tarikan utamalah kepada pelawat yang hadir sebab kita katakan zaman prasejarah terbuktinya adanya manusia. Jadi Perak Man tu sebagai bukti Kewujudan. kewujudan dan bukti yang betul-betul orang kata apa diiktiraf oleh pakar. Jadinya memang Perak Man tu ni, tapi kita katakan dia adalah ikon, namun dia saling berhubungan dengan mana-mana orang kata apa artifak ataupun jumpaan yang sebelum-sebelumnya lagi zaman sebelumnya, seperti alatan batu. Jadi kalau ada orang Perak Man yang lebih awal usianya kan, cuma kebuktian dari segi manusia seawal 1.83 tu tidak dijumpai. Jadinya memang ikon Perak Man ni memang memberikan impact, dan orang kata apa, itu juga perlambangan kepada kata apa macam mana ya, produk-produk sokongan yang lain. Kalau mungkin orang nak keluarkan cenderamata, mana-mana pengeluar pun memang dia akan menggunakan ikon yang dalam bentuk rangka tersebut kan. Okey, itu antara ni. Cuma saya ternampak satu image rekonstruksi wajah Perak Man sebenar tu kan. Okey. Ha. Okey, yang itu untuk makluman Cik Aikal, di sudut Jabatan Warisan Negara kita belum mengiktiraf reka bentuk wajah sebenar Perak Man. Oh, yang ni? Yang ni kita belum orang kata apa declare lah dari sudut dari segi Jabatan Warisan Negara, kita belum mensahihkan begitu rupa Perak Man. Jadi ini adalah orang kata rekonstruksi wajah yang dikeluarkan oleh penyelidik, orang kata apa berdasarkan jangkaan penyelidik luar daripada ni. Jadi kita tetap pakai image tulang sama ada dalam bentuk ilustrasi ataupun tulang sebenar. Jadi itu saja yang kita orang kata apa iktiraf dari sudut Jabatan Warisan Negara, kita mengiktiraf rangka tersebut lah, bukan dalam bentuk image manusia yang seperti tadi. Itu untuk makluman Cik Aika jugalah. Mungkin mungkin kalau nak letakkan rekonstruksi wajah tu mungkin di bahagian akhir, mungkin adanya kajian-kajian baru seperti tim penyidik, mungkin saya tak pasti, mungkin USM saya rasa rekonstruksi wajah tu. Tapi itu di bahagian akhir lah, mungkin kajian orang kata apa, itu kajian penelitian baru namun tidak disahihkan lagi oleh mana-mana badan kerajaan lah. Jadi itu mungkin tanggapan atas faktor-faktor demikian. Kita katakan ada beberapa faktornya kerana Perak Man dijumpai tidak orang kata apa hanya bahagian tengkorak belakang saja. So di bahagian hadapan memang tiada, jadi kita tak boleh nak menentukan macam mana muka, hidung dia dan sebagainya lagi kan. Okey. Itu punca kenapalah mungkin boleh buat ilustrasi daripada tim penyidik di bahagian akhir kalau report tu. Mungkin di bahagian awal tak perlu menyatakan, tak perlu memaparkan image wajah sebenar tu. Sebab itu belum lagi diputuskan oleh pakar lah yang tu. Jadi sampai sekarang Okey. tak tulang Dia, Perak tu penyidikan dilakukan kat atas tulang Perak? penyelidikan ke atas tulang tak dilakukan lagi yang baru. Cuma untuk masa jumpaan tu memang dah ada orang kata apa, dihantar untuk ke makmal untuk bahagian ortopedik dan ke luar negara apa semua memang telah dilakukan lah.
Cumanya sebab kita dah bawa daripada tapak sebenar, jadi kita memang kena kekalkan preserve dalam keadaan dia kepada ni lah yang asalnya. Tak ada kajian-kajian baru, memang kita takkan orang kata apa, hantar lagi untuk ni sebab mungkin tiada lagi faktor-faktor untuk penelitian baru tentang tulang, melainkan ada permohonan yang telah dibentangkan kepada pihak Pesuruhjaya Warisan. Mungkin kita boleh lihat apakah hala tuju pendidikan baharu yang nak dicadangkan. Tapi buat masa ni belum ada lagi lah. Okey. So itu saja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Okey. Puan kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab Okey. soalan daripada saya. Okey, bagi pihak Jabatan Warisan Negara dan juga saya wakil kepada pengarah iaitu Puan Rafidah, kami ingin mengucapkan tahniah atas tajuk yang telah dipilih oleh Encik Haikal. Namun untuk kajian ni kita mohon Encik Haikal boleh memberi sesalinan kepada kami untuk kita pamerkan di pusat rujukan kami lah, di galeri. Mungkin boleh kembali setelah selesai penelitian oleh pensyarah, boleh salinan kepada alamat kami mungkin boleh tengok di website di Jabatan Warisan Negara, Zon Tengah, Galeri Akademi Malenggong. Kirimkan kami secara ni lah, hard copy untuk kita simpan di pusat sumber untuk rujukan next kepada kajian-kajian lah. Okey. Saya bagi tahu Terima kat kasih. Puan kenal Encik Go Lian Jung? Lian Jung pensyarah. Pensyarah. Oh, saya hanya kenal Cik Zaharuddin. Oh, sebab Cik Syaharudin. Macam tu lah. dia supervisor saya, dia kata dia pernah duduk kat dapat ekologi dulu. Tapi saya tak ingat tahun bila. Daripada USM Ya, saya USM. Oh, Miss Go. Bukan. Okay. Lelaki. Go Lian Jung. Saya macam kalau dengan UMK sebenarnya tak asing dengan saya sebenarnya sebab antara lecturer you Puan Akmal apa semua tu kawan saya. Puan Azma. Pak Atma, Puan Dr. Afidatul apa semua kan. Jadi memang kawan-kawan jugalah di USM saya dulu. Tapi tak apa. Saya mungkin tak ingat kalau saya jumpa orang ni insyaAllah saya ingat kot. Okay, tak apa. Diucapkan selamat maju jaya lah buat Cik Haikal. Kalau ada tak pasti ke apa untuk ni, bolehlah email macam biasa ataupun hubungi saya di WhatsApp yang melalui email tu lah. Okey. Terima kasih Cik Haikal. Sama. Okey. Assalamualaikum. Salam.